Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, hari ni kita akan masuk chapter yang seterusnya, iaitu chapter 3. Ya. Okay, saya record. Okay, nampak tak slide yang saya share ni? Nampak sir. Okay, so bab 3, latar belakang pluraliti masyarakat alam Melayu. Okay, so sebelum kita pergi kepada masyarakat tu sendiri, kita akan tengok dulu apa definisi pluraliti tu. Okay, ini ikut Kamus Dewan lah. Plural, maksud dia adalah kata dasar bagi pluraliti dan pluralistik. Okay, dia adalah kata dasar lah. Pluralism, ideologi yang menyamaratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat. Okay, pluraliti, wujudnya kepelbagaian bangsa agama di satu tempat pada satu masa secara semula jadi. Okay, maknanya tu definisi pluraliti. Seterusnya pluralistik, wujudnya kepelbagaian bangsa agama di suatu tempat pada satu masa secara paksaan dan kepentingan untuk kepentingan penjajah. So ada beza ya pluraliti dengan pluralistik ni. Pluraliti ni dia berlaku secara semula jadi. Pluralistik ni dia berlaku secara paksaan orang-orang tertentu lah. Okay, ini dia punya perbezaan dan persamaan dia. Persamaan dia mewujudkan masyarakat pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India, Eropah dan lain-lain lah. Tapi perbezaan dia, pluraliti ni dia secara semula jadi, tanpa paksaan. Sukarela mencari kehidupan dan kekayaan. Maksudnya dia datang ke suatu tempat tu untuk dia cari kehidupan dia ataupun kekayaan dia lah untuk dia hidup. Okay. Seterusnya pluraliti ni disertai ahli keluarga. Kebiasaannya ahli keluarga dia akan datang sekali untuk pergi ke suatu tempat tu lah. Okay, seterusnya menjamin ketenangan pemikiran dan perasaan. Ya, maknanya jika dia datang secara semula jadi, dia akan tenang lah. Ya, maknanya dia akan seronok datang ke tempat tu dan berkenalan dengan ramai orang lah. Okay, seterusnya pluralistik ni, dia berlaku secara paksaan demi kepentingan ekonomi dan politik Inggeris. Tidak disertai keluarga. Selalunya lelaki yang akan diambil untuk dijadikan sebagai buruh lah. Perempuan dengan anak-anak selalunya tak dibawa sekali. Dia ambil selalunya ayah dia ataupun lelaki-lelaki muda lah. Okay, seterusnya tidak pernah melupakan negara asal. Walaupun dia dah dibawa ke satu tempat tu, dia sebenarnya tak seronok lah. Sebab dia masih teringat dekat negara dengan keluarga dia dekat negara asal. Okay, kesan pluraliti dan pluralistik. So, kesan dia untuk pluraliti dia mewujudkan interaksi yang harmoni dengan penduduk alam sekitar dan sistem. Sanggup berkahwin dengan penduduk tempatan, mengamalkan budaya seharian orang Melayu, amalan dan adat resam pendatang diterima oleh penduduk tempatan. So, contohnya jika zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, orang negara luar, luar daripada alam Melayu ataupun di dalam sama ada dalam alam Melayu itu sendiri ataupun di luar daripada alam Melayu, so dia datang ni sebab dia nak bekerja lah. So dia berkahwin dengan orang tempatan dan dia mengamalkan budaya orang Melayu. Dan amalan dia atau adat rasam dia diterima oleh penduduk tempatan. Nanti saya akan tunjukkan lah apa contoh dia. Sebenarnya pluralistik, dia gagal berasimilasi dengan penduduk alam sekitar dan sistem. Asimilasi ni maksudnya dia tak dapat adapt dengan keadaan sekitar dia lah. Dia tak dapat adapt dengan amalan, agama dan percakapan orang yang setempat tu lah. Dia mewujudkan kelompok masyarakat dengan sistem tersendiri. So dia akan buat diri dia sendiri. Contohnya orang Cina dengan India yang dibawa masuk ke dalam tanah Melayu ni, mereka ada kelompok dia sendiri. Dia tak bergaul dengan orang tempatan.
terasing dengan kelompok lain walaupun di tempat yang sama, gagal mengenali antara satu sama lain, disebabkan mereka ada kelompok sendiri, so dia tak bergaul dengan bangsa-bangsa lain lah. Okey, ini adalah garis masa masyarakat plural. Okey, dia bermula pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lah. Pada waktu ni ramai pedagang-pedagang luar masuk ke tanah Melayu untuk melakukan aktiviti perdagangan lah. Dan ia berlaku tanpa paksaan. Okey, so ada garis masa kat situ. Itu adalah kedatangan penjajah. Selepas Kesultanan Melaka, penjajah datang dan wujudlah masyarakat pluralistik. Pada waktu penjajah ni, penjajah membawa masuk ramai buruh-buruh Cina dan India ke tanah Melayu untuk dijadikan sebagai pekerja-pekerja perlombongan dan estate lah. Okey, dan sekarang kita telah mewujud masyarakat Malaysia, iaitu kita sudah merdeka dan mempunyai pluraliti Melayu. Kiranya walaupun dulu China dengan India ni bawa masuk secara paksaan, tapi sekarang semua masyarakat ni telah berjaya berasimilasi di antara satu sama lain lah, dan telah wujudnya satu masyarakat yang majmuk. Okey, so kita tengok dulu pluraliti masyarakat alam Melayu. Kita tengok latar belakang serta sejarah dia. Okey, alam Melayu. Alam Melayu ni apa? Alam Melayu ni dia besar dia meliputi wilayah Malaysia. Alam Melayu tu, bila kita sebut alam Melayu maknanya ada Malaysia, Indonesia, Borneo, Singapura, Selatan Thai, Selatan Filipina, Indochina dan mencecah kepulauan Pasifik di bahagian timur, Malagasy di barat dan Taiwan di bahagian utara. Maknanya alam Melayu ni dia besar. Dia bukan Malaysia saja. So ini adalah contoh gambar rajah peta dia lah. Kalau awak tengok, semua yang ada bulat-bulat tu semua tu adalah alam Melayu. Semua tu adalah alam Melayu. Madagaskar kat bawah tu. Bawah ni ada Madagaskar. So besarlah, alam Melayu ni adalah besar. Okay. Jadi bila penghijrahan intrawilayah sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka, bila wujud kerajaan maritim dalam abad ke-12 dan ke-14 sebelum kerajaan Melayu Melaka yang menjadi pusat pertemuan pelbagai bangsa, masyarakat pada masa tu menetap di Kepulauan Melayu. Lepas tu ada perpindahan antara satu pulau ke satu pulau yang lain atau dari pulau ke tanah besar kerana perkahwinan, perdagangan, peperangan dan sebagainya. Pergerakan masyarakat tersebut telah mewujudkan masyarakat plural yang erat menerusi pelbagai aktiviti, terutamanya perdagangan. Okay, terima kasih. Okay, so apa dia kerajaan maritim ni? Kerajaan maritim ni dia adalah satu pusat perdagangan lah. Dia sebenarnya bukan perdagangan sangat, dia lebih kepada pusat persinggahan. So sebelum wujudnya kerajaan Melayu Melaka tu sebenarnya dah wujud banyaklah kerajaan maritim sebelum tu. Even berpuluh tahun atau beratus tahun sebelum wujudnya kerajaan Melayu Melaka dah ada dah kerajaan maritim ni. So masyarakat dalam Kepulauan Melayu ni dia selalu berpindah randah. Dia berpindah randah antara satu tempat ke satu tempat yang lain untuk melakukan aktiviti perdagangan, perkahwinan pun ada, dan peperangan pun ada lah. So pergerakan orang di antara tanah Melayu, alam Melayu ni dia telah mewujudkan masyarakat yang plural lah. Maknanya macam-macam bangsa ada. Okey. Kerajaan maritim menarik perdagangan dari rantau alam Melayu datang berniaga, iaitu sistem barter. Kedudukan di pesisiran, pantai dan muara sungai. Kemudahan asas disediakan di pelabuhan seperti tempat tinggal, bekalan air, stor, barang dan sebagainya. Kerajaan maritim berfungsi sebagai orang tengah, iaitu pengumpulan dan pengedaran barang mentah. Sebagai contoh, kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang mengamalkan budaya bertapak di Nusantara sejak tahun 700 M. Okey, terima kasih. Okay, tu macam saya terangkan tadi, kerajaan maritim ni dia menarik ramai pedagang untuk datang dan
mereka berniaga menggunakan sistem barter. Sistem barter ni maksudnya sistem pertukaran barang lah. Sebab waktu ni dia tak ada sistem kewangan lagi. Dia tak ada sistem kewangan yang sistematik lagi lah sebab dia datang daripada pelbagai negara. So, sistem kewangan yang sistematik tu tak ada lagi. So, mereka menggunakan sistem barter. Barter ni tukar-tukar barang lah. Contohnya ambil bawang bagi beras. Dia tukar macam tu je. Okay, kedudukan selalunya kerajaan maritim ni dia berada kat pesisiran pantai. Sebab pedagang ni kan selalu dia naik sampan ataupun kapal. So, dia mesti berada kat pesisiran pantai lah. Kalau berada jauh, orang tak singgah lah. Maknanya dia berada kat pesisiran pantai. Dan dia ada banyak kemudahan. Dia ada pelabuhan, dia ada sediakan tempat tinggal, dia ada sediakan bekalan air dan macam-macam bekalan makanan lah. Dan juga disediakan store untuk mereka simpan barang. So disebabkan semua kemudahan ni ada, jadi mereka akan singgah dekat tempat tersebut untuk mereka berehat dan untuk tambah stok-stok bekalan makanan diorang lah untuk teruskan perjalanan. Selalunya diorang ni berdagang di antara negara India ke China. So Malaysia ni berada kat tengah-tengah laluan diorang. Jadi diorang akan singgah kat tanah Melayu ni ataupun banyaklah kerajaan Melayu maritim yang lain selain daripada kerajaan Melayu Melaka kan. So dia akan singgah untuk berehat dekat situ. Sebab kalau dekat laut pun kalau kita tahu naik kapal ni mengambil masa berbulan-bulan. Kita dulu mana ada kapal terbang kan. So dia lalu laluan air ni. So perjalanan tu mengambil masa berbulan-bulan. So diorang akan singgah ke tempat kerajaan maritim ni untuk berehat dan tambah stok makanan mereka kat kapal tu lah. Dan disebabkan ramai pedagang-pedagang berkumpul dekat kerajaan maritim ni, so berlakulah perniagaan, jual beli kat situ. Contoh kerajaan maritim yang wujud adalah kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sriwijaya. Ini antara kerajaan maritim yang terawal yang wujud lah. Dan mereka mengamalkan agama Buddha. Waktu ni Islam tak datang lagi. Sebab yang membawa Islam masuk ke alam Melayu ni ada 3 teori lah, sama ada daripada orang Arab ataupun Parsi. Arab atau bukan 3 lah, 2 dibawa oleh pedagang Arab dan Parsi. So Islam datang lambat ke alam Melayu. Okay, ini adalah dekat mana penempatan kerajaan maritim. So kalau awak tengok kat sini kita ada Angkor Thom. Angkor Thom ni dengan Angkor Wat. Ni dekat ni dia ada tanda kat sini Okay, Candi Muara Takus dengan dekat ni awak boleh tengok kat mana kedudukan dia. Lepas tu ada Sriwijaya, ada Champa, Funan, Kedah Tua. Dekat Tanah Melayu pun ada satu kerajaan maritim lain selain daripada Melaka adalah Kedah Tua. Gangga Negara pun dekat Tanah Melayu, dekat Malaysia lah. Seterusnya adalah Majapahit. Okay, so tugas-tugas untuk menerangkan kerajaan-kerajaan maritim ni yang Sriwijaya Majapahit ni saya akan serahkan dekat awak dalam presentation nanti. Nanti saya akan bagikan tugas yang first presentation pun tak semua present lagi. Ini untuk presentation yang kedua lah. Saya akan bagi nanti ikut grup. Tak apa, diteruskan dulu. Penghijrahan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pembukaan Melaka oleh para miswara pada 1400 Masihi. Ia merupakan peristiwa bersejarah yang menandakan kemasukan komuniti imigran dari pelbagai negara ke Kepulauan Melayu. Kedatangan Islam di Melaka telah merubah Melaka sebagai pusat kemasyarakatan dan perkembangan Islam yang termasyhur di alam Melayu. Sebelum ni mengamalkan animisme agama Hindu atau Buddha. Okay, so slide ni dia cerita pasal pembukaan Kota Melaka lah. Ia dibuka oleh para meswara pada tahun 1400. Dengan pembukaan ni mencipta satu sejarah barulah kerana kemasukan banyak imigran daripada Kepulauan Melayu itu sendiri. Dan kedatangan Islam di Melaka telah merubah Melaka sebagai pusat kemasyarakatan dan perkembangan Islam yang termasyhur. So sebenarnya penyebaran Islam dekat tanah Melayu ni dia secara besarnya berlaku dekat semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka ni. Bukan tak ada, sebelum ni ada Islam.
Cuma dia terpencil lah, dia tak ramai. Tapi setelah terbukanya Kota Melayu Kerajaan Melayu Melaka ni, so Islam tu dia berkembang uh, dengan menyeluruh lah, kata secara dia jadi ramai yang memeluk agama Islam, dan sehinggakan agama Buddha dan Hindu semua tu setelah semakin berkurangan, ramai yang memeluk agama Islam. Kedatangan Islam berdasarkan 3 teori dominan, iaitu melalui para pedagang serta mubalik dari Arab, India dan China. Penemuan batu bersurat bertarikh 1303 Masihi di Kuala Terengganu. Seterusnya, Islam mendapat tempat yang penting di kalangan pemerintah dan Melaka menjadi pusat pengajian dan perkembangan Islam yang utama di Kepulauan Melayu. Agama Islam juga membawa perubahan kepada pemerintahan dan pentadbiran, organisasi, sosial, sistem perdagangan, perundangan, ekonomi dan perhubungan diplomatik. Okay, terima kasih. So, dekat sini ada 3 teori kedatangan Islam ke tanah Melayu ni. Yang pertama adalah daripada Arab, kedua daripada India, yang ketiga adalah daripada China. Sebagai bukti perjumpaan batu bersurat lah dekat Terengganu yang bertarikh 1303 Masihi. Okay. So dengan kedatangan Islam ni, dia telah banyak merubah sistem pentadbiran perniagaan dekat kerajaan maritim tu sendirilah, yang terutamanya Kerajaan Melayu Melaka ni telah menjadi sebagai pusat penyebaran agama Islam, wujudnya banyak masjid-masjid, sekolah-sekolah, pondok apa semua untuk penyebaran dan perkembangan agama Islam. Okay, seterusnya dia juga telah membawa perubahan kepada sistem pentadbiran tu sendiri. Maknanya dia berubah kepada sistem yang lebih Islamik lah. Lepas tu organisasi dia secara perdagangan pun lebih orang kata macam lebih kepada Islam lah. Dia ada halal dan haram, dia ada riba, semua dia ambil kira. Okay, ini adalah batu bersurat yang ditemui. Okay, ini adalah gambaran macam mana Kerajaan Melayu Melaka pada ketika tu. Ini adalah gambaran lah betapa sesaknya waktu tu kapal-kapal di pesisiran pantai Melaka tu. Okay, ini adalah peta laluan. So kalau kita tengok dekat sini, daripada luar daripada Melayu, ada England, Belanda, Portugal, Afrika pun, diorang berlayar pergi ke Afrika, bawah ni Tanjung Harapan, kemudian pergi ke India, kemudian dia pergi ke China. Tapi untuk pergi ke China, diorang akan singgah di Melaka, sebab laluan dia memang dia akan lalu dekat Melaka. Kedudukan Melaka yang strategik berada di pertengahan laluan timur dan barat, menjadikan ia tempat pertemuan pedagang dari seluruh pelosok dunia. Okay, ini pula daripada pedagang daripada China, dia pun akan pergi ke sebelah timur lah. So dia akan lalu juga laluan yang sama, dia akan singgah ke tanah Melayu. Dia akan singgah kat Melayu Melaka ni. Okay, so kita tengok dulu kedatangan pedagang Arab dan Parsi. Pedagang ada banyak lah. So kita tengok dulu Arab dengan Parsi ni. Mereka menjadikan Melaka sebagai tempat persinggahan utama. Hubungan etnik yang harmoni dengan penduduk tempatan, proses asimilasi melalui perkahwinan menyebarkan Islam dan di alam Melayu. Semasa pelayaran, para pedagang Arab dan Parsi akan singgah di Melaka untuk mendapatkan bekalan air, makanan dan keperluan lain. Semasa persinggahan tersebut, mereka telah berinteraksi dengan penduduk setempat dan mula mengenali adat resam dan budaya masing-masing. Antara barangan yang diimport dari Nusantara ialah seperti rempah ratus, kapur barus, kayu gaharu, kayu cendana, hasil hutan, kulit kayu manis dan dama, manakala barangan ekspor adalah seperti seramik, produk kaca, alatan besi, senjata, perak, manik, paku, kipas, barangan perhiasan, sutera dan minyak wangi. Terima kasih.
sebenarnya kita tahu pedagang Arab dengan Parsi ni dia akan singgah untuk mendapatkan bekalan air dan makanan ya. So mereka telah berinteraksi dengan penduduk setempat dan adanya berlaku perkahwinan pun ada ya. Itu yang wujudnya banyak bangsa barulah sebab perkahwinan ni daripada Arab dengan Melayu. Nanti saya akan beritahu apa nama bangsa yang wujud tu lah. Dan mereka pun mengenali adat resam dan budaya masing-masing. Okay, so kalau kita tengok ke sini, orang Arab ni dia datang ke tanah Melayu ni, dia akan import beberapa barang lah. Sebab benda-benda ni tak wujud, tak ada lah kat tempat diorang. Seperti rempah ratus kat Arab tak ada rempah ratus, kapur barus, kayu gaharu, semua tu kayu cendana, hasil hutan, kulit kayu manis dan damar So diorang akan beli barang-barang ni ketika singgah di Melayu Melaka lah, dekat tanah Melayu. Dan kemudian di samping tu mereka pun akan jual barang-barang mereka lah, seperti seramik, kaca, alatan besi, senjata orang Arab ni dia terkenal dengan pembuatan senjata dia lah. John Crawford mencatatkan Islam telah dibawa oleh pedagang Arab dan Parsi pada abad yang ke-7. Berkahwin dengan penduduk tempatan dan terus menetap di Melaka, proses asimilasi. Sifat para pedagang yang lembut dan pengaruh mereka yang kuat berjaya menarik golongan istana dan rakyat untuk memeluk agama Islam. Mereka turut menjalinkan perhubungan baik dengan pedagang lain dari Nusantara. Oleh itu, Islam telah tersebar secara luas di sekitar Kepulauan Melayu. Ya, terima kasih. So, ada sejarawan yang iaitu John Crawford ni, dia mengatakan Islam ni dibawa oleh pedagang Arab dan pedagang Parsi. Disebabkan akhlak mereka yang baik dan lemah lembut, so mereka mudah untuk menyebarkan agama Islam dekat Nusantara itulah. Dan agama Islam tersebut mudah diterima oleh penduduk setempat. Sebab sebelum ni mereka ada yang beragama Hindu, Buddha, ada juga yang tak ada agama. Yang animism pun ada. Animism ni maknanya dia sembah matahari, pokok semua tu lah. Okey, seterusnya kita tengok pula kedatangan pedagang Cina pula. Dia berdagang Melaka pusat perantara, urus niaga barang dari pelbagai negara. Perdagangan biji timah dan dasar luar KMM. KMM ni maknanya kerajaan Melayu Melaka lah. Hubungan diplomatik dengan China. Selain daripada perdagangan, negara Melayu Melaka pun dia ada hubungan diplomatik. Apa maksud hubungan diplomatik ni? Maknanya dia ada perkahwinan di antara pemimpin-pemimpin antara dekat Melaka dengan China. Okay, India pun, ni adalah India pula. Dia faktor kedudukan tanah Melayu yang strategik lah. Sebelum adanya Melayu Melaka ni, mereka singgah dekat Lembah Bujang. Lembah Bujang ni dia lebih awal daripada Melayu Melaka lah. Ataupun dekat Sriwijaya. Sriwijaya ni kat Indonesia tu lah. Dan dekat situ Sriwijaya ni pusat penyebaran agama Hindu. Okay, seterusnya selepas wujudnya Melayu Melaka ni, dia orang berpindah kepada Melayu Melaka lah. Dia dah tak singgah dekat tempat lain dah. Lembah Bujang dia tak singgah dah, dengan Sriwijaya pun dia tak singgah dah. Dia akan pergi ke Melaka. Dan seterusnya mereka juga berkahwin dengan wanita bangsawan. Ini pun dia akan mewujudkan satu bangsa yang barulah. Perdagangan biji timah telah menarik minat para pedagang asing, khususnya dari India dan China. Hubungan diplomatik Melaka dengan China, Sultan Mansur Shah berkahwin dengan puteri Hang Lipu. Wujud pendapatan orang Cina di Melaka iaitu di Bukit Cina. Hubungan pedagang India dengan masyarakat Melayu bermula sejak abad ke-6 atau 7 Masihi yang bertempatan di Lembah Bujang iaitu pelabuhan Entreport. Pedagang India berkahwin dengan wanita daripada golongan bangsawan Melayu dan seterusnya diterima dalam kalangan pembesar Melaka. So
China ni dia lebih kepada biji timah lah. Okay. Lepas tu dia juga ada menyalakan hubungan diplomatik antara China dengan Melaka dengan perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Puteri Hang Lipo. So cerita ni terkenal lah sejak sekolah dulu kita ada belajar dah. Kita dah dengar cerita pasal Sultan Mansur Shah dengan Puteri Hang Lipo ni. Dan sebagai bukti wujudnya penempatan orang Cina di Melaka iaitu di Bukit China. Okay. India pun sama. Dan ada juga berlaku perkahwinan di antara pedagang India dengan golongan bangsawan dekat Melayu. Bangsawan ni maksudnya orang-orang besar lah dekat Melaka waktu tu. Okey, seterusnya adalah kedatangan pedagang Eropah. Contohnya daripada Portugal, Belanda, Spanyol, Perancis dan Britain. Ya, mereka menguasai jalan perdagangan di timur. Mereka membawa barang seperti teh, rempah dan sutera dan menyebarkan agama Kristian. Portugal, Belanda, Spanyol, Perancis dari Britain merupakan beberapa buah negara Eropah terawal yang terlibat dalam aktiviti penjelajahan, aktiviti pemandangan di alam Melayu, menyebarkan agama Kristian bagi menyayangi penyebaran agama Islam. Orang Eropah datang ke timur untuk mendapat teh, rempah dan sutera. Aktiviti penjelajahan dan penjajahan Portugal dan Spanyol lebih didorong oleh faktor 3G iaitu gospel, agama, gold, ekonomi dan glory, politik. Okey, terima kasih. So, antara pedagang Eropah tu macam saya sebut tadi ada Portugal, Belanda, Spanyol dengan Perancis dan Britain. Mereka juga antara yang terawal yang datang ke Melaka ni untuk melakukan aktiviti perdagangan. Yes, so sebelum ni yang ada kat tanah Melayu ni adalah agama Islam, Buddha dengan Hindu lah. So mereka pun nak juga sebarkan agama Kristian dekat tanah Melayu ni. Mereka datang ke tanah Melayu ni untuk dapatkan teh, rempah dan sutera. Okay. So disebabkan negara-negara Eropah ni dia start daripada sinilah dia berlakunya penjajahan ya. Kenapa berlaku penjajahan? Sebab dia orang ada 3 faktor. Yang pertama, dia orang nak sebarkan agama dia orang. Ya, biasalah agama dia mesti nak sebarkan agama dia orang lah. So dia orang tak senang dengan agama lain. Okay, lepas tu dia orang nak kuasai ekonomi. Dia orang berlumba-lumba untuk menguasai ekonomi. Dan seterusnya dia orang nak menguasai politik. Okay, proses asimilasi. Okay, definisi asimilasi ni semua dah tahulah, saya dah terangkan minggu lepas. Maknanya kumpulan minoriti dia menerima budaya kumpulan yang majoriti. Ya, maknanya mereka contohnya kalau Arab dia menerima budaya orang Melayu lah. Okay. Dia telah datang ke tanah Melayu dan telah berinteraksi dengan penduduk tempatan lah. Kini dia nak menerangkan bagaimana proses asimilasi itu berlaku lah. Mereka juga mempelajari budaya, adat resam dan cara hidup dan even bahasa. Ya, dekat Melayu Melaka ni mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Sebab bahasa Melayu ni mudah difahami. So mereka belajar bahasa Melayu semualah. Dan proses perdagangan dekat tanah Melaka ni menggunakan bahasa Melayu. Okay, Sultan Mansur Shah dengan Puteri Hang Lipo, Puteri Maharaja Cina. Ya, Hang Lipo ni adalah anak Maharaja Cina lah. Manipurindam. Manipurindam ni adalah pedagang lah. Dia pemborong batu permata. Dia ni adalah seorang India Muslim. Ya, telah menjadi menantu kepada Sri Naradiraja. Tun Ali. Sri Naradiraja ni adalah golongan bangsawan dekat Melaka lah. Okay, Tun Ali, anak kepada Manipurindam, telah dilantik menggantikan datuknya sebagai Sri Naradiraja. Tun Ali ni anak kepada Manipurindam tadilah.
Okey, dan dia dilantik menggantikan atuk dia yang Sri Naradi Raja tadi tu. Seterusnya melahirkan pemerintahan keturunan Melayu Tamil, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Dekat sinilah asal usul nama Sultan Muzaffar Shah tu wujud. Okey, ini adalah pembentukan pluraliti baru yang melalui perkahwinan tadilah, yang macam saya kata tadi, perkahwinan daripada pedagang India, pedagang Cina, Arab, pedagang Eropah. So bila datang dan berlaku perkahwinan ni, dia wujudlah satu pluraliti baru, ya. Yang pertama adalah masyarakat Melayu Arab. Yang kedua adalah masyarakat peranakan baba dan nyonya. Yang ketiga adalah masyarakat India Muslim. Yang keempat masyarakat peranakan Jawi. Kelima masyarakat Serani. Yang keenam adalah masyarakat peranakan Hindu, Melaka ataupun Chetty. Okay, sebenarnya banyak lagi pluraliti baru. So saya ambil beberapa lah yang utama. Okay, kita tengok Melayu Arab, dia berhijrah ke Melaka sebagai golongan pedagang, maknanya pedagang Arab lah. Gelaran Said atau Sayyid bermaksud pengetua, pemimpin, bangsawan, tuan, ketua suku dan sebagainya. So kalau ada kawan-kawan yang nama dia start dengan Said tu, maknanya dia adalah daripada masyarakat Melayu Arab ni lah. Termasuklah pensyarah kita, Said tu adalah daripada masyarakat Melayu Arab. Okay, mereka berasal daripada Hadramaut, iaitu di selatan Semenanjung Arab. Kahwin campur dengan orang Melayu, dikenali sebagai masyarakat Melayu Arab kerana perkahwinan antara orang Arab dengan orang Melayu lah. Okay, seterusnya, masyarakat Melayu Arab ni dia tak ada beza sangat lah dengan orang kita. Kalau kita tengok pun, dia dah berasimilasi dengan budaya Melayu semualah. So macam tak ada beza pun kalau kita tengok rupa dia pun sama dengan orang Melayu, cuma yang membezakan mungkin hidung dia mancung sikit lah. Okay, seterusnya adalah masyarakat peranakan baba dan nyonya. Selepas kemangkatan Parameswara, Sultan Mahkota Iskandar Shah, anak kepada Parameswara, meneruskan hubungan dengan kerajaan Cina. Hubungan diplomatik lebih erat dengan perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Puteri Hang Lipo, mengalami proses akulturasi, pinjam-meminjam unsur budaya menggunakan dialek Melayu Baba. So daripada Kesultanan Melayu Melaka ni lah, anak Parameswara ni, telah wujudnya satu pluraliti baru, iaitu Baba dan Nyonya ni . So kalau kita tengok Baba dengan Nyonya ni, dia menggunakan bahasa Melayu. Dia tak adalah bahasa Melayu 100% tapi dialek dia lebih kepada Melayu tapi pelat-pelat Cina sikit. Okay. Ketidakupayaan mereka berbahasa Cina telah secara langsung memisahkan mereka dari masyarakat Cina yang asli. Sebab mereka ni tak pandai berbahasa Cina. Walaupun mereka asalnya daripada Cina, dah kahwin dengan orang Melayu, dah campur-campur dan mereka dah tak menggunakan bahasa Cina, jadi dia orang dah tak dapat berinteraksi dengan orang Cina yang asli lah. Namun masih dipengaruhi adat dan budaya masyarakat Cina walaupun dia dah ikut Melayu kebanyakan daripada ni lah dia orang punya budaya, tapi dia orang masih ada beberapa adat atau budaya Melayu budaya Cina yang mereka kekalkan. Okay, ni adalah dia punya carta dia. Kalau kita tengok asal usul dia, Baba dengan Nyonya ni daripada Cina melalui kedatangan Puteri Hang Lipo, dia berkahwin dengan Sultan Mansur Shah. So dia berlaku perkahwinan kampung. Budaya dia, tempat tinggal dia majoriti kat Melaka . Baba Nyonya ni kalau awak nak cari, boleh cari kat Melaka. Pakaian dia memakai baju kebaya . Kalau awak tengok orang rupa dia macam Cina tapi dia pakai baju kebaya tu dan kain batik, maknanya dia keturunan Baba Nyonya lah. Sebenarnya agama dia mestilah yang paling ramai agama Islam lah, tapi ada juga yang beragama Buddha dan Kristian. Okay, daripada Melayu, dia punya bahasa dia menggunakan dialek Melayu Baba bercampur Hokkien, Teochew dengan Kantonis. So kalau antara bahasa dialek dia yang famous adalah Gua dengan Lu lah. Selalunya kalau kita tengok Gua dengan Lu ni selalu orang-orang gangster something lah nak guna kan. Sebenarnya bahasa Gua dengan Lu ni adalah dialek Baba dengan Nyonya. Okay, masakan kegemaran dia orang adalah dia orang suka makanan yang pedas dan kuih muih tradisional Melayu. Okay, ini adalah contoh bangsa Baba dengan Nyonya. Kalau kita tengok rupa dia seperti Cina lah, tapi dia orang memakai baju kebaya dan kain batik.
Okey, tu rasanya tu mi kari babang nyonya. Okey, seterusnya adalah masyarakat India Muslim. Ya, dia berasal daripada pedagang India, berkahwin campur antara orang yang berketurunan India dengan orang tempatan. Ni yang macam saya terangkan tadi, yang Nara, apa tadi tu nama dia. Bukti kehadiran orang India dalam catatan sejarah Melaka, wujudnya Tanjung Keling. Tanjung Keling ni dinamakan oleh orang Portugis kerana terdapat ramai pekerja India kat situ lah. Mereka menggunakan bahasa Tamil. Ini pun dia beragama Islam lah. Ini adalah gambar contoh masyarakat India Muslim tu. Okey, dia ada rupa India lah dan mereka beragama Islam. Ni ada nasi. Ini pun korang suka makan lah, nasi kandar ni kan. Okey, seterusnya adalah masyarakat peranakan Jawi. Hasil perkahwinan campur antara lelaki India Muslim dari selatan India dengan wanita Melayu di Pulau Pinang. Yang tadi kat Melaka, yang ni kebanyakannya kat Pulau Pinang lah. Okey, mereka menganut agama Islam. Bahasa Melayu bahasa utama, budaya hampir kepada orang Melayu dan orang India. Contohnya, mereka ni berbaju Melayu lah. Terkenal dengan juadah nasi lemuni. Tahu tak nasi lemuni tu apa? Pernah dengar tak? Tak pernah. Tak pernah. Nasi lemuni ni dia warna kelabu-kelabu lah. Dia warna kelabu. Kalau kau nak tahu, nak rasa boleh pergi ke Penang lah. Dia ada laksa lemak dengan acar buah. Acar buah ni sebenarnya pun adalah daripada masyarakat peranakan Jawi ni. Ni adalah contoh perkahwinan masyarakat Jawi ya. Dan ni adalah gambar nasi lemuni lah. Nasi lemuni ni dia warna kelabu. Sepatutnya warna ungu lah, tapi dia jadi kelabu. Dia macam nasi lemak sikit. Kalau awak perasan ni dia ada sambal, ada kacang. Dia macam nasi lemak, tapi nasi dia bukan nasi lemak lah. Nama dia nasi lemuni. Okay, seterusnya adalah masyarakat Serani. Inilah masyarakat Serani yang saya cakap minggu lepas tu. Dia perkahwinan campur antara orang Portugis dengan orang tempatan. Maknanya pedagang daripada Portugis datang ke tanah Melayu, dia telah berkahwin dengan orang tempatan lah. Dia beragama Kristian, mazhab Katolik. Kebanyakannya dia beragama Kristian sebab dia daripada Eropah. Tapi ada juga yang beragama Islam. Dan lokasi mereka dekat Melaka je. Susah nak cari tempat lain lah. Okay, saya akan tunjukkan. Ini gambar pakaian bangsa Serani tu. Ini masyarakat Serani tu. Korang pernah dengar tak lagu ni? Yang saya ni sebenarnya adalah lirik lagu ni. Chiquinona, yo quiero casa. Chiquinona, yo quiero casa. Casa não tem contra, nona, trai logo passa. Casa não tem contra, nona, trai logo passa. Tem quanto, tem fala não tem. Amor minha amor, amor meu coração. Oh nona, minha nona, que longe você vai. Oh nona, minha nona, que longe você vai. Se eu nunca tomar com nada filho de minha pai. Se eu nunca tomar com nada filho de minha pai. Tem quanto, tem fala não tem. Amor minha amor, amor meu coração. Oh nona, minha nona, oh nona, minha coração. Oh nona, minha nona, oh nona, minha coração. Se nona muito perfeita, eu já caio na aflição. Se nona muito perfeita, eu já caio na aflição. Tem quanto, tem fala não tem. Amor minha amor, amor meu coração. Okay, cukup ya. Saya tunjukkan sikit. So, kita sambung. Okay, seterusnya adalah masyarakat peranakan Hindu Melaka ataupun lebih dikenali sebagai Chetty. Kahwin campur antara orang India daripada pantai Coromandel, India dengan masyarakat tempatan daripada Melayu, Cina, Jawa dan Batak di Melaka. Okay, masyarakat peranakan Hindu ni dia bercampur aduk lah ya. Dia ada orang India kahwin dengan Melayu, dia kahwin dengan Cina, dia kahwin dengan Jawa, dia macam-macam dia kahwin ya.
mereka berasimilasi dengan budaya Melayu, budaya hampir sama dengan orang Melayu. Daripada segi pakaian dia orang, bahasa dengan makanan pun hampir sama dengan Melayu. Okay, majoriti dia orang dah tak bahasa Tamil lah, dia orang menggunakan bahasa Melayu lah. Kekalkan nama Hindu, amalan adat dan agama Hindu. Okay, walaupun dia dah berasimilasi dengan orang Melayu, tapi dia orang masih kekalkan agama dia orang. Nama dia orang pun masih nama Hindu, tak ada nama Melayu. Amalan dengan adat pun, agama pun dia orang masih kekalkan agama asal lah, dia orang tak memeluk agama Islam. Okay, so ini adalah contoh gambar masyarakat Chetty ni. So kalau awak tengok, ada yang kulit dia cerah, ada yang gelap. Sebab apa? Sebab dia dah bercampur-campur. Ada yang kahwin dengan Melayu, ada kahwin dengan Cina. So muka dia orang pun dah macam tak ada satu yang sama lah, pattern yang sama. Ya, ada yang mata sepit pun ada sebab dia kahwin dengan Cina kan. So dia bercampur aduk. Dan ini adalah kepercayaan diorang lah. Ini adalah hantu kepercayaan diorang. So siapa tahu nama hantu ni? Muka dia hitam ni. Jenglot. Bukan. Dia saya bagi clue. Dia ada dalam cerita Hantu Kak Limah. Nama hantu ni. Hantu. Okay, ini namanya adalah hantu kopek lah. Dia orang ini sebenarnya hantu kopek yang kita percaya, yang kita faham lain kan. Tapi ini adalah sebenarnya hantu kopek yang diorang nama untuk hantu yang diorang kepercayaan diorang ni lah. Ini adalah pluraliti masyarakat di Sabah dan Sarawak. Okay, first kita tengok Sabah dulu. Kat Sabah dia ada Bumiputera, bukan Bumiputera, ada rakyat asing lah. Bumiputera ni suku kaum yang ada adalah Kadazan Dusun, Bajau, Melayu Brunei, Murut, Bumiputera lain lah. Banyak lagi suku kaum lain yang terdapat di Sabah. Dan kalau kita tengok penduduk kat Sabah ni yang Bumiputera ada dekat 2 juta ada 1,965,309. Okey, peratusan dia adalah 61.3%. Okay, sebenarnya bukan Bumiputera. Bukan Bumiputera ni seperti China, India dan lain-lain kaum lah. Okey, dia ada 351,000 mewakili 11%. Dan rakyat asing. Rakyat asing ni bukan warga negara Malaysia lah. Ada lebih kurang 889,000. Maknanya 27%. So rakyat asing ni lebih ramai berbanding dengan rakyat China dengan India dekat Sabah. Okay, so total penduduk kat Sabah ni ada 3,206,742. Ini statistik yang lama lah, yang terbaru saya tak pasti. Ini yang lama punya. Okay, ini adalah penempatan suku kaum yang terdapat di Sabah lah. So kalau kita tengok orang kat tepi pantai ni orang Kadazan, ada orang Bajau, Sulu pun dekat tepi pantai. Orang Sungai kat tengah-tengah ni. Orang Murut pun dekat kawasan pegunungan sini. Dan ada suku-suku kaum lain yang terdapat dekat bahagian bawah ni. Okay, kita tengok dulu. Yang pertama, suku kaum Kadazan Dusun. Dia adalah kaum Bumiputera yang terbesar kat Sabah. Dia mewakili 30%. Dan kebanyakan mereka adalah beragama Kristian. Terdapat 27 suku kaum. Dekat dalam suku kaum Kadazan Dusun ni, dia ada 27 suku kaum lagi. Seperti Dusun, Kadazan Papa dan lain-lain. Pada asalnya, Kadazan dan Dusun adalah dua suku kaum yang berasingan. Tetapi kedua-duanya telah digabungkan kerana berkongsi bahasa dan budaya yang serupa. Tetapi berbeza penempatan. Kadazan dan Dusun ni, bahasa dia, adat dia semua sama. Cuma yang berbeza penempatan diorang yang diorang berada di tempat yang berbeza lah. Okay. So kalau kita tengok Kadazan ni dia berada dekat kawasan lembah. So dia lebih kepada sektor pertanian seperti menanam padi lah. Dan Dusun ni dia berada dekat kawasan pergunungan. Iaitu dekat kawasan pedalaman Sabah lah, dekat kawasan-kawasan hutan situ. Okay, walaupun diorang duduk tempat yang berbeza, tapi diorang berkongsi adat, budaya dan bahasa yang sama. Sebab tu Kadazan dengan Dusun ni boleh digabungkan. Okay, perayaan diorang pun sama. Dua-dua ni menyambut pesta menuai, iaitu pada bulan Mei selepas menuai. Dan tarian mereka yang terkenal adalah tarian Sumazau. Okay, ini adalah contoh gambar suku kaum Kadazan Dusun.
So kalau awak nak tengok macam mana tarian Sumazau tu, saya boleh tunjuk. Okay, itu tadi adalah contoh perayaan Tadau Keamatan ataupun Pesta Menuai. Dan awak boleh tengok tadi tarian Sumazau diorang lah. Tarian Sumazau ni dia tak dia mudah je. Dia buka tangan, lepas tu dia just goyang-goyang je lah. Itu goyang dengan lembut lah. Maknanya itu adalah tarian Sumazau. Okay, seterusnya adalah suku Bajau. Suku kaum Bumiputera kedua terbesar, selepas Kadazan Dusun tadi, Bajau ni adalah suku kaum yang kedua yang terbesar, iaitu mewakili 15%. Ada pelbagai suku kaum dalam masyarakat Bajau seperti Ilanun dan Sulu. Mereka ni beragama Islam. Lokasi diorang dekat di kawasan pantai. Contohnya seperti Sempurna dan Kota Belud. Terkenal sebagai penunggang kuda yang hebat, ataupun mereka dikenali dengan gelaran Cowboy Timur. Adat resam kelahiran Bajau ada persamaan dengan masyarakat Melayu seperti bidan dan melenggang perut. Dan mereka terkenal dengan tarian Brunsai. Okay, ini adalah contoh suku kaum Bajau. Mereka memang terkenal dengan menunggang kuda lah. Ini adalah pakaian tradisional suku kaum Bajau. Kalau nak tengok sedikit tarian dia, saya boleh tunjuk. Urugo ibai ugat ibai maputi si alimnya babaya mangalukus pagare ganakan solampawi mapiat timu-timu di sumparak-parak ganat bumanat salupa malintanu salupa upis agurugo ibai ugat ibai maputi si Okay, so tadi adalah contoh tarian Brunsai itulah. Dia ada iringan orang macam berdikir lah. Dia macam ada muzik dia pun tak banyak. Ada muzik dia ada ketuk apa dia nama alat dia saya tak ingat. Okay, so macam tu je lah tarian dia. Okay, seterusnya adalah suku kaum Murut. Suku kaum yang ketiga terbesar kat Sabah, iaitu 3% je. Dia berasal daripada Annam. Annam ni atau nama lain adalah Indo-China. Mereka beragama Kristian, terdiri daripada pelbagai suku seperti Tagal, Tidung, Timogan, Sembakong dan sebagainya. Murut bermaksud kumpulan yang tinggal di lereng bukit ataupun tanah tinggi. Sebab tu mereka digelarkan sebagai suku kaum Murut, sebab mereka tinggal di lereng bukit. Lokasi mereka kebanyakannya berada di Keningau, Tenom dan Pensiang. Mereka ada duduk rumah panjang. Ketua rumah panjang mereka digelar sebagai orang tua. Mereka mahir dalam membuat perahu. Antara tarian diorang adalah tarian Magunatip dan tarian Langsaran. Okay, ini adalah contoh pakaian suku kaum Murut. Okay, kat dalam saya ada sediakan link kat situ tarian Magunatip dengan tarian Langsaran. So kalau awak nak tengok, awak boleh pergi dekat slide ni lah. Dekat slide ni awak boleh copy paste link yang saya sediakan tu. Okay, saya nak tunjuk semua kan banyak sangat.
Okay, seterusnya adalah suku kaum Melayu Brunei. Mereka datang ke Sabah ketika berada di bawah kekuasaan Kesultanan Brunei. Sebab Brunei pernah menguasai Sabah dulu. Sebelum masuk ke Malaysia, Brunei pernah menguasai Sabah. Diorang sebagai pentadbir beragama Islam dan berperanan sebarkan agama Islam. Suku kaum ni dia orang beragama Islam dan mereka yang sebarkan agama Islam dekat Sabah. Lokasi utama mereka adalah di Kimanis, Papar dan Padas Kalia. Okey, aktiviti ekonomi diorang adalah berdagang, bertani dan pungut hasil laut. Okey, seterusnya adalah kaum Bisaya. Ini pun adalah suku kaum peribumi. Lokasi diorang kat Beaufort, Sungai Padas, Sungai Kelias dan Pulau Gaya. Okey, perkataan Bisaya ni dia berasal dari perkataan Ma Bisa Ia. Ma Bisa Ia iaitu bermaksud lelaki dan perempuan nampak tampan dan cantik. Itu adalah asal usul perkataan Bisaya itulah, Ma Bisa Ia. Okey, mereka menerima Islam melalui pedagang Arab. Kegiatan ekonomi mereka adalah pertanian, penternakan, tangkapan ikan dan kraft tangan. Okey, diorang terkenal dengan tarian bubu. Diorang percaya kepada bomoh dan pawang. Okey, ini adalah contoh suku kaum Bisaya tadi. So kalau awak nak tengok tarian bubu ni pun awak boleh tekan dekat link YouTube yang saya sediakan tu. Okey, kalau nak tengok boleh lah tarian bubu ni dia mistik sikit Dia mistik sikit sebab diorang ni percaya kepada bomoh dengan pawang. Okey, nampak So, video tadi? patung tu berjoget ke? Itu kan patung sebenarnya. Itu adalah bubu. Bubu ni tahu tak bubu tu apa? Apa? Bubu tu yang orang kuno tu tangkap ikan tu. Yang buat daripada budur tu. Oh, boleh. Tangkap ikan tu Hasan. Yang tu. Lepas tu dia pakaikan baju kurung. So lepas tu dia buatlah aktiviti pemujaan dia dan benda tu macam bergerak sendirilah. Sebab tu diorang ni terkenal dengan penggunaan makhluk halus Selalunya diorang buat tarian bubu ni waktu selepas perkahwinan Macam buat aktiviti lepas perkahwinan lah. Diorang mesti buat aktiviti kepada tarian bubu tu. Okey, seterusnya adalah suku kaum Suluk. Dia berasal daripada Kepulauan Sulu di selatan Filipina sejak zaman Kesultanan Sulu lagi. Mereka tidak gelar orang Suluk tetapi sebagai tausuk, orang dari Sulu. Walaupun dia suku kaum Suluk tapi diorang tak gelar sebagai Suluk lah, tapi diorang gelar sebagai tausuk.
Mereka beragama Islam. Kegiatan ekonomi diorang adalah seperti pungut, sarang burung, hasil hutan dan hasil laut. Lokasi utama diorang adalah dekat Kudat, Sempurna, Sandakan, Lahad Datu. Ya, tarian bolak-bolak diiringi pukulan gabak, alat muzik. So kalau awak nak tahu apa tu gabak tu, awak boleh google lah apa tu gabak tu. Ya, alat muzik ni diorang gunakan untuk mengiringi tarian bolak tadi. Tarian bolak ni pun awak boleh tengok apa dia tarian bolak. So saya ada sediakan link YouTube je kat situ, so awak boleh tengok nanti. Okey, seterusnya adalah kedatangan golongan imigran ke Sabah. Ya, contohnya yang pertama adalah orang Cina. Kedatangan orang Cina ke Sabah adalah disebabkan oleh galakan daripada syarikat-syarikat tembakau dan syarikat berpiagam Borneo Utara British, BNBC. So rasanya awak dah belajar masa SPM dulu ya, pasal BNBC ni, syarikat berpiagam Borneo Utara British. Mereka dibawa masuk untuk bekerja di ladang tembakau berbanding di tanah Melayu kerana biji timah. So dekat Sabah ni diorang bekerja dekat ladang tembakau lah. So saya tunjukkan detail sikit je. So kalau awak berminat nak tengok mengenai kedatangan imigran Cina ni, awak boleh google ataupun tengok balik buku SPM awak dululah. Okay, soalnya orang Indonesia bekerja di ladang tembakau dan getah. Dibawa masuk oleh British dari Pulau Jawa melalui Singapura. Semakin ramai dibawa masuk pada tahun 1907 akibat perkembangan perusahaan getah. Kebanyakan datang mencari pekerjaan sementara dan mengulang alik di antara Sabah dan tempat asal. Seorang Indonesia ni dia datang untuk bekerja lah. Dia datang ke Sabah ni untuk bekerja dan dia orang selalunya akan berulang alik. Kalau tak ulang alik setiap hari pun dia akan ulang alik setiap minggu atau setiap bulan lah ke tempat asal dia orang balik untuk berjumpa dengan keluarga. So dia orang datang ni just untuk bekerja. Seterusnya orang India. Orang India datang untuk mengisi jawatan dalam Jabatan Kerajaan British, iaitu dalam bidang pentadbiran, sokongan dan teknikal. Berbeza dengan tanah Melayu sebagai buruh. So dekat Sabah ni, orang India ni dia punya status tinggi sikit lah. Sebab dia orang dibawa masuk untuk bekerja dekat office. Berbanding kalau dekat tanah Melayu, dekat Semenanjung Malaysia lah, mereka ni dibawa masuk sebagai buruh. Dia mengisi kekurangan kaki tangan bangsa Eropah yang enggan ke Sabah kerana mundur. So walaupun Eropah dah menduduki Sabah ni, tapi diorang banyak kaki tangan Eropah ni diorang tak nak duduk kat Sabah. Sebab Sabah waktu ni dia masih mundur, tak ada jalan, tak ada apa. So diorang tak nak duduk dekat Sabah walaupun dah jadi jajahan diorang. So diorang terpaksa hire pekerja daripada India lah untuk mengisi kekosongan dekat dalam office. Orang India kat Sabah ni dia pandai berbahasa Inggeris. Dan kedatangan Sikh ke Sabah sebagai pasukan keselamatan melahirkan satu komuniti peranakan baru yang dikenali sebagai peranakan Punjabi. So kat sana ada suku kaum Punjabi. Punjabi ni berasal daripada kedatangan Sikh lah ke Sabah. Seterusnya kita masuk ke Sarawak pula. Sarawak bumi putera dia, contoh suku kaum bumi putera dia adalah Iban, Melayu, Bidayuh, Melanau dan lain-lain. Dan mempunyai penduduk seramai 1,709,856, mewakili 71.25%. Seterusnya bukan bumi putera, iaitu China, India dan lain-lain, ada 576,000, mewakili 24.101%. Seterusnya rakyat asing. Rakyat asing ni seperti Bangladesh semua tu lah dekat seperti kita sekarang pun, kita ada warga asing dan warga asing ni seperti Bangladesh, Myanmar, semua tu warga asing lah, yang bukan warga negara. Bumi putera ni, kalau kat tempat kita ni orang Melayu lah, dan bukan bumi putera ni adalah seperti China dan India. Masyarakat bumi putera di Sarawak. Masyarakat bumi putera Sarawak ada 30 suku kaum yang masing-masing mempunyai dialek, budaya dan cara hidup yang tersendiri. Dia boleh bagikan kepada dua golongan. Lokasi pedalaman seperti Iban, Bidayuh, orang Ulu. Lokasi pesisiran pantai seperti Melayu dan Melanau. Kita tengok dulu Melayu. Dekat Sarawak ada Melayu. So dia mewakili 23% penduduk di Sarawak. Lokasi utama dekat pesisiran pantai dan muara sungai. Mereka bekerja sebagai nelayan, petani dan peniaga. Lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak adalah antara kawasan perkampungan orang Melayu. Mereka beragama Islam, mendirikan sekolah pondok, masjid dan surau sebagai tempat mempelajari agama, ibadah dan menyebarkan agama Islam.
Okey, seterusnya kita tengok suku kaum Melanau pula. Dia 4.9% daripada penduduk Sarawak. Dia memang penduduk asal Sarawak. Lokasi di bahagian 3 dan 4. Iaitu di Igan, Oya, Mukah, Balingian, Tatau dan Kemenang. Nelayan, mereka ni sumber ekonomi diorang adalah sebagai nelayan lah, dan dikenali sebagai pembuat sampan yang mahir. Terlibat dalam penghasilan sagu. Sarawak ialah pengeluar sagu yang terbesar di Malaysia. So kalau awak nak tahu, sagu terbesar kat Malaysia adalah daripada Sarawak lah. Dan orang yang terlibat ni adalah suku kaum Melanau sendiri. Mereka beragama Islam, Kristian dan percaya kepada makhluk gaib yang dipanggil Ipok. Perayaan kaul dan upacara sari. So awak boleh tengok lebih lanjut. Ni saya ada bagi link untuk perayaan kaul. Okey, seterusnya adalah suku kaum Iban. Mereka duduk di penduduk lembah sungai, dekat lembah sungai. Juga dikenali sebagai Dayak Laut. Orang Iban ni ingat nama lain dia adalah Dayak Laut. Mereka mewakili 30% jumlah penduduk di Sarawak. Iaitu suku kaum terbesar kat Sarawak ni adalah orang Iban. Berhijrah dari Kalimantan dan lokasi di Lembah Batang Ai, Sungai Skrang, Saribas dan Sungai Rajang. Tinggal di Rumah Panjang. Ketua Rumah Panjang mereka dikenali sebagai Tuai Rumah. Iban pun dia ada rumah panjang dan ketua rumah panjang dia dipanggil sebagai tuai rumah. Dia berbeza dengan yang tadi tu, yang kat Sabah tadi, itu dipanggil orang tua. Yang ini dipanggil sebagai tuai rumah. Mereka ni beragama Kristian majoriti dia. Terkenal dengan tuak dan percaya kepada roh dan kuasa gaib. Perayaan Hari Gawai pada 1 Jun dan tarian ngajat selepas musim menuai. So ini adalah contoh rumah panjang diorang. Dan kalau nak tengok contoh perayaan Hari Gawai, awak boleh tengok dekat link yang saya sediakan tu. Okey, seterusnya adalah suku kaum Bidayo. Juga dikenali sebagai Dayak Darat. Tadi Dayak Laut kan. Iban ni Dayak Laut. Bidayo ni Dayak Darat. Berasal daripada Kalimantan Barat, tinggal di Rumah Panjang, kawasan sekitar Bukit Pedalaman, terutama di sekitar Bau dan Serian. Pekerjaan utama mereka adalah menanam padi huma. Menanam padi huma ni padi bukit lah. Kebanyakannya adalah beragama Kristian. Orang Ulu. Istilah orang Ulu, suku kaum diami hulu sungai di pedalaman Sarawak. Mereka dipanggil orang Ulu sebab mereka duduk di hulu sungai dekat pedalaman Sarawak. Antara suku kaum yang orang Ulu ni adalah Kenyah, Kayan, Kelabit, Punan, Lun, Bawang, Lun Dayeh dan banyak lagi lah. Rumah panjang dihiasi dengan lukisan dan ukiran kayu. Sebahagian besar mereka adalah menganut agama Kristian, dikenali kerana tatu pada badan dan manik-manik rinci sebagai hiasan. Ini adalah contoh orang Ulu So kalau awak tengok, memang diorang banyak tatu Dekat badan diorang memang banyak tatu. Lepas tu diorang banyak pakai manik-manik. So kalau awak tengok dekat sini, lelaki ni pun dia pakai rantai manik lah. Okey, seterusnya adalah kedatangan golongan imigran ke Sarawak. Yang pertama adalah golongan Cina. Golongan terbesar dalam masyarakat bukan Bumiputera, mewakili 23.3% penduduk Sarawak. Dekat Sarawak ramai Cina juga Lokasi di bandar seperti Kuching, Sibu, Miri dan Bintulu. Suku kaum Hokkien, Fukau, Hakka, Teochew dan Kantonis. Sebelum kedatangan James Brooke, pada 1840 mereka menjalankan aktiviti perdagangan melombong emas dan bercucuk tanam. So saya yakin awak pun pernah dengar nama James Brooke ni. So kalau awak berminat nak tahu, awak boleh buka balik buku awak masa SPM dululah. Berasal daripada China Selatan, iaitu wilayah Kanton, Fukin dan Kuantun. Sebelum ini melombong di emas di Sambas, Pontian di Kalimantan. Orang India pula. Orang India kat Sarawak ni sangat kecil Dia hanya 0.3% je. Jadi daripada orang Sikh dan Punjabi Islam Muslim dibawa masuk James Brooke untuk bekerja sebagai polis. Terdapat juga India Muslim sebagai penyedia kain dan pedagang. So sebagai rumusan kita pada hari ini, pluraliti masyarakat alam Melayu bermula sebelum zaman penjajah. Kita tahu banyak sebelum penjajah masuk, kita di tanah Melayu ni ada kerajaan maritim. So banyaklah orang-orang daripada sekitar alam Melayu ni datang berhijrah ke satu tempat ke satu tempat. So pluraliti ni dah wujud sebelum lagi zaman penjajah.
Proses asimilasi antara golongan imigran dengan orang tempatan menyebabkan berlakunya masyarakat majmuk di Malaysia. Dan tadi saya dah tunjuk beberapa suku kaum pluraliti baru yang wujud hasil perkahwinan di antara orang pedagang dengan orang di alam Melayu lah. Pluraliti masyarakat di Sabah dan Sarawak juga berlaku, iaitu etnik Bumiputera dengan imigran orang Cina, India dan Indonesia. Selain daripada dekat Semenanjung, dekat Sabah Sarawak pun dia ada berlaku pluraliti. Seperti saya kata tadi, wujudnya masyarakat Punjabi disebabkan oleh perkahwinan masyarakat Sikh dengan orang tempatan. So ini sajalah kita punya kelas hari ni.